A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sorry. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syarri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi saya mengungkapkan setinggi-tingginya rasa syukur yang tidak terhingga atas segala nikmat tanpa henti yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kurniaan ini kita terima sebagai satu daripada hadiah yang mesti disyukuri. Maka tanda syukur kita adalah dengan ungkapan Alhamdulillah, selain daripada terus mentaati perintah dan terus meninggalkan larangan, dan terus merasa bahawa sangat berbahagia dan terus istiqomah untuk menjadi kita paling dekat dengan Allah, paling rindu dengan Allah, dan akhirnya paling takut dengan Allah. Maka harap-harap cemas merupakan satu daripada perasaan yang harus hidup dalam diri setiap hamba, kerana dia mengharapkan bahawa segala kebaikan yang dilakukan dan diamalkan diterima Allah sebagai ibadah yang diridai. Dan kita kata cemas, bimbang, takut ibadah kita tidak mengikuti ataupun kita kata tidak memenuhi apa yang diperlukan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah daripada kita, dan kita sangat-sangat bimbang ibadah kita ditolak. Jadi sekali lagi kita ungkapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan syafaat baginda kita merasa nikmatnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di bumi, dan dijemput masuk ke syurga bersama dengan Rasulullah, insya-Allah. Jadi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh diucapkan kepada semua yang sempat bersama bertemankan Umi pada hari ini, pada petang ini. Mudah-mudahan kalau kita tengok nama tadi itu dah terlepas dah tu, Marina, dan juga sebelum itu ada Rohani, dan juga ada teh daripada kita kata Ibn Abbas. Mudah-mudahan pertemuan kita Syamsiati. Okay. Waalaikumsalam semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan rasa lapang dada, ringan fikiran, dan rasa tenang, kerana semua itu adalah hadiah dari Allah pada mereka yang sentiasa berusaha mendekatkan diri mereka kepadanya, insya-Allah. Jadi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat bersama. Hari ini semalam kita sudah semalam dan beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu atau kita sudah berkongsi tentang apa jenis kematian atau apa kematian yang apa yang kita katakan disebut atau dikategorikan atau dimasukkan atau dibilang atau dikira sebagai mati syahid ataupun husnul khatimah. Kita masih lagi dalam tajuk husnul khatimah. Kalau kita sudah tahu cara-cara kematian, sebanyak 25 cara kematian yang ditentukan atau yang disenaraikan oleh Allah dan juga Rasulullah, yang sudah dijelaskan sebab-sebabnya, maka kita harus pula menyediakan diri. Kita dah tahu sebab apa. Okey, jadi bila kita tahu sebab apa, bermakna kita ingin pula merasakan. Kita nak juga cuba supaya kita termasuk ke dalam senarai mereka-mereka yang dihadiahkan oleh Allah untuk mati syahid ataupun untuk mendapat husnul khatimah ini. Maka disenaraikan juga oleh apa yang dikatakan kitab Ensiklopedia Kiamat yang ditulis oleh Syekh Al-Misri ini. Sebanyak berapa dia? Ada beberapa sebab, ataupun kita kata ada 7-8 sebab, ataupun kita katakan ada berapa jumlahnya, atau cara-cara ada 7. Okey, 7 cara, 8. Okey, banyak juga. Okey, ada 10 cara, 10 kaedah, 10 perkara yang harus kita kejar ataupun yang kita harus kita cuba untuk meraihnya, supaya dengan andai kata kita dapat melaksanakan dengan sebab-sebab yang disenaraikan ini. Okey, sebanyak 10 sebab ini, maka insya-Allah, sebab itu Allah dah kata siapa yang berdoa sungguh-sungguh, siapa yang berusaha sungguh-sungguh, siapa yang mengharap sungguh-sungguh, dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah, maka Allah akan berikan walaupun dia berada di tempat tidurnya, walaupun dia ada di perbaringannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada siapa tadi ni?
tak nampak namanya. Jadi mudah-mudahan segala salam yang dibekalkan tetap diangkat oleh Allah sebagai doa, sebagai satu sebab cara untuk kita bersilaturahmi, insya-Allah. Mari kita melihat bahawa kita semua, kita bukan saja ingin mendapatkan kebaikan di dunia, bukan saja untuk mendapat kesenangan di dunia, senang makan, senang minum, ada semua. Kalau boleh kita hendak semua keperluan kita Allah sudah penuhi di dunia, dan kita juga sangat mengharapkan dengan dipenuhkan Allah, okey, samsiati, okey, dengan dipenuhkan Allah kemudahan, keselesaan dan ketenangan yang kita miliki di dunia ini, kita mengharapkan apa yang namanya ketenangan, apa yang namanya kebaikan itu terus berkekalan kepada kita dengan melalui ataupun dengan melintas cara mati, ataupun dengan melalui proses-proses yang sudah disenaraikan ini, atau yang harus kita lakukan, yang harus kita kejar, ataupun kita kata harus kita buru untuk kita layak diterima atau untuk layak kita tersenarai sebagai mereka yang dikatakan mendapat kematian yang mati husnul khotimah. Okey, mari kita tengok pertama, kita kata sebab-sebab husnul khotimah. Okey, sebab kita sentiasa berdoa, teruslah berdoa dengan penuh yakin, dengan penuh keinsafan, dengan penuh merasa bahawa Allah dengar doa kita. Kita nak, pertama kita kata kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, kita nak jumpa, kita nak terlepas daripada siksa alam barzah, bukan saja fitnah. Kita diminta untuk melindung dari fitnah alam barzah. Fitnah alam barzah ialah kesukaran-kesukaran kita untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh Munkar Nakir. Kedua, kalau kita kata fitnah dengan azab. Okey, kalau orang bukan tidak mukmin ataupun bukan orang yang cinta dengan Allah, dia maka saja akan menghadapi pertama apa yang dikatakan ujian. Okey, bukan saja ujian ataupun bukan saja fitnah kubur. Fitnah kubur artinya kesulitan kita menjawab soalan-soalan, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa kitab kamu, siapa saudara kamu, mana kiblat kamu. Itu soalan-soalan yang kita katakan kalau sulit, itu namanya baru fitnah. Tetapi kita ada juga siksa kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar. Sama-sama. Semoga semua yang terlibat dalam kebersamaan ini diberi Allah keredaan untuk menjadi hamba Allah yang benar, taat dan tayang dengan ilmu. Maka kita nak bangun balik, kita kata kita ada azab kubur dan ada fitnah kubur. Okay? Sebab itu kita nak berselindung daripada, bukan saja daripada fitnahnya, tetapi juga kita nak berlindung daripada azabnya. Sebab itu kita diminta menjadi orang beriman, minta mati syahid, minta kalau ya Allah ya Tuhanku, jadikan yang lahat kami ini sebagai satu daripada taman-taman syurga, bukan satu dari lubang-lubang neraka. Mengapa kita nak berdoa? Kerana dalam kubur ada fitnah kubur dan ada siksa kubur. Tetapi bila sampai kepada neraka, sebab tu kita kata ya Allah Tuhanku, jauhkan kami dari fitnah kubur, jauhkan kami dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang kita takut sekali fitnah Dajjal, dan yang akhirnya kita minta selamat dari siksaan api neraka. Jadi siksaan api neraka tak ada, fitnah neraka tak ada, terus siksaan, okey, siksaan neraka. Sebab kita kalau boleh tak nak tinjau pun. Sebab itu kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jauhkan kami dari fitnah neraka Jahannam. Neraka Jahannam ada neraka yang paling tinggi tempatnya, okey, supaya orang hamba pengikut Rasulullah yang melakukan dosa, dia masuk dulu ke neraka Jahannam, tetapi buat sementara bila dosa mereka selesai dengan balasan neraka, dosa-dosa atau balasan neraka selesai, maka mereka diberi kesempatan untuk masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Tetapi kalau jatuh kepada neraka hawiyah, neraka jahim, neraka sakar, neraka yang di bawah itu, agak sulit untuk kita merasa untuk dapat diampun oleh Allah. Sebab itu kita kata kita akan diampun dan diselamatkan dari neraka walaupun imannya sebesar 1 dirham. Okay, walaupun ingatnya kecil. Dan satu lagi saya nak jelaskan, kita kata yang masuk neraka, yang pernah solat, yang pernah sujud, yang pernah melakukan ibadah, terutamanya ibadah solat, yang pernah sujud dengan Allah, nanti
mukanya tidak terbakar, dahinya tidak terbakar. Yang terbakar adalah kulit-kulit di tubuhnya. Kerana apa? Orang yang pernah membasuh wajahnya dengan air uduk dan pernah sujud dengan ikhlas kerana Allah, maka di dahinya akan keluar cahaya. Bukan suruh lebam-lebam dahi masa hidup tanda kita banyak sujud, bukan. Bukan nak lebam dahi tanda banyak sujud, tapi bila kamu banyak sujud nanti Allah akan keluarkan cahaya-cahaya kerana kita pernah sujud, pernah menjalankan telah menyembah Allah dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan sebab itu kita kata kita nak, kalau boleh kita tak nak, kalau boleh kita nak jauh dari fitnah. Ini beza antara fitnah dan siksa. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jauhkan kami dari fitnah kubur, jauhkan kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Maknanya kesulitan-kesulitan dalam kehidupan dan juga kesulitan-kesulitan dalam proses kematian. Okay, juga di alam barzah atau di kubur, kita bermohon supaya kita bukan saja takut ataupun tak mahu berjumpa dengan siksanya, tapi kalau boleh kita tak nak berjumpa dengan fitnah-fitnahnya, kesulitan-kesulitannya. Ini dua benda, kesulitan, fitnah satu, azab satu. Okey, ini yang nak kita selesaikan. Mudah-mudahan kita bukan saja nak lari daripada siksa kubur, tapi nak kalau boleh tak nak jumpa pun dengan fitnah kubur. Okey. Maka sebab-sebab untuk dapat husnul khatimah ini, pertama tadi kita terus berdoa, kemudian kita kata sesungguhnya urusan akidah bukan urusan sekundar sehingga kita boleh tu menunda atau mengakhiri. Bila kita sebut urusan-urusan akidah, bermakna bukan urusan-urusan ringan, bukan urusan-urusan boleh buat sama semasa lapang dan tinggal masa tak lapang, bukan. Dia adalah urusan yang tidak boleh ditunda dan tidak boleh diakhirkan. Tetapi akidah merupakan asas yang menampung bahagian agama kesemuanya. Maka Islam adalah akidah yang melahirkan syariat. Akidah kita dan syariat itu mengatur urusan kehidupan. Allah tidak menerima pengamalan syariat sesuatu kaum hinggalah akidah mereka itu benar. Jadi kita kata benar kerana syariatnya mengikut syariat ahli sunnah wal jamaah. Nabi bersabda yang hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa yang bersaksi, ini pertama kita kata apa sebab, apa cara untuk meraih husnul khatimah. Yang pertama ialah menegakkan ketauhidan tentang Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan ketauhidan, rasa bertuhan yang sangat kekal, sangat kental, sangat lekat dalam, bukan saja dalam keyakinan di hati, tapi keyakinan di minda, keyakinan dalam perasaan, dan terus diikuti dengan amal-amal perbuatannya. Dan syariatnya sudah pasti, akidah kita bersyariatkan syariatnya ahli sunnah wal jamaah. Syariatnya arti hukum-hukumnya, peraturannya, kaedah-kaedahnya mengikut ahli sunnah wal jamaah. Maka kita nak bangun balik, kita kata kalau kita tidak mampu menjaga akidah, kalau kita tak tahu kita berakidah ke tidak, maka kita ni ikut syariat mana, maka ini merupakan tenggelamnya kita dalam lubuk-lubuk siksa-siksa Allah. Maka kita katakan perkara yang berhubung dengan akidah dan juga paling utama memilih syariat. Syariat artinya kita nak ambil yang mana. Syariat artinya keyakinan kita. Sebab itu kita harus belajar apa yang namanya syariat, harus belajar maknanya fiqh, harus belajar maknanya peraturan, dan harus belajar maknanya hukum. Dan itu ada kaitan besarnya dengan syariat. Sebab itu kita kata setelah dapat syariatnya, kita harus ada makrifatnya, ada prosesnya, ada peraturannya, ada cara bagaimana ibadahnya. Dan yang ketiga, kita harus sampai kepada hakikat. Hakikat maknanya kita merasa apa yang amalan yang kita buat itu memberikan kebaikan, memberikan satu kesan yang sangat besar dalam hati. Kesan yang paling utama ialah kesan ketauhidan, kesan bertauhid kepada Allah, kesan merasa Allah adalah satu-satunya kuasa dan tempat disembah, Allah tempat ditaati dan segala-galanya. Maka kita katakan
Sebab itu kita kata ucapan 2 kalimah syahadah kita harus benar-benar mencair dalam fikiran, mencair dalam perasaan, mencair dalam hati, dan paling utama menunjang pada semua perbuatan harian kita. Perbuatan harian kita sama ada berbentuk ibadah fardu, ibadah sunat ataupun kebaikan-kebaikan. Ini kekuatan yang kita kata syiar, syariat. Ini kekuatan yang kita hendak. Dia harus mencair dalam syariat kita, harus mencair dalam ibadah kita. Artinya dia ikut serta, turut serta sebagai bahagian tulang belakang kepada semua ibadah-ibadah. Sebab itu bila kita kata, okey, kenapa kamu sedekah? Apa sebab kamu sedekah? Saya sedekah. Kalau kita kata saya sedekah kerana Allah, saya sedekah kerana Allah, maknanya kita tidak lakukan ibadat sedekah itu tanpa ada ilmunya. Sedekah merupakan satu daripada amalan yang sangat-sangat disanjung dan digalakkan oleh agama, oleh syariat kita, oleh Allah. Maka kalau kata kita nak tahu apa dia syariatnya, maka itu kita tahu bahawa sedekah merupakan satu kerja ibadah yang sangat-sangat dituntut dalam Islam. Kalau kita kata makrifatnya, bagaimana kita bersedekah? Okey, dari Gombak Batu 5 Selangor. Terima kasih banyak sudi bersama dengan Umi petang ni. Allahu Akbar. Maka kita katakan kalau nak dapat kepada hakikat 3 tempat tadi, syariat, makrifat dan hakikat. Hakikat bersedekah apa? Hakikat bersedekah adakah ataupun apa faedah kita bersedekah? Apa yang harus akan kita dapat bila kita bersedekah? Kita kebanyakan kita akan menjawab kata apa? Kenapa sedekah? Tolong orang susah. Tolong orang susah, tolong orang yang memerlukan bantuan. Itu betul dari satu sudut, dari satu kefahaman dari kasus syariat. Dari segi hakikatnya apa? Saya nak membersih. Hakikatnya mesti sampai bukan saja tolong orang susah, tolong orang miskin, ataupun kita kata tolong orang dalam keadaan sulit, tetapi harus sampai kepada saya bersedekah kerana saya nak bersihkan diri saya, nak bersihkan hati saya, nak bersihkan fikiran saya daripada perasaan kedekut, dari perasaan bakhil. Saya juga nak bersihkan harta-harta saya supaya tidak tersimpan dalam harta saya hak dan harta orang lain. Itu baru sampai hakikat. Tadi kita kata niat kerana Allah, mengikut syariat yang Allah tentukan, dan akhirnya kita hasilnya ialah untuk membaiki diri kita supaya lebih dekat dengan Allah, untuk membersihkan diri kita supaya kita jauh daripada kedekut, dan untuk membersihkan harta-harta saya daripada tersimpannya harta orang lain, dan yang paling besar juga termasuk dalam saya nak membersihkan tangan saya supaya tangan saya ini boleh membawa pahala. Tangan saya ini esok jadi bukti bahawa saya pernah membuat kebaikan ataupun saya pernah bersedekah. Ini hakikat yang harus muncul. Harus muncul dalam diri kita. Bukan hanya baling je, bukan hanya bagi saja. Okey, sama juga kalau kita kata saya berkorban pada hari-hari raya korban. Okey. Kalau kita kata saya berkorban pada raya korban, bukan sekadar bayar duit lembu saja. Bukan sekadar kerana orang lain korban, kita pun korban. Oh, ada 3-0 lagi, jom siapa nak korban. Okeylah, saya lah nak masuk supaya dia penuh, contohnya. Maka kita sudah tinggal, kita kata sama juga syariatnya betul. Kita dah mendaftar dan dah bayar. Kemudian apa dari segi apa kita katakan hakikatnya, kalau kita kata makrifatnya, proses kita melakukannya. Kita lakukan kerana apa? Kalau kita kata dari segi tauhidnya, saya lakukan semata-mata kerana Allah. Saya lakukan kerana saya nak menurut syiar-syiar yang dijalankan ataupun yang dihukumkan ataupun diberikan kebenaran, digalakkan oleh agama. Saya nak menjadikan hari raya kurban ini sebagai hari raya saya benar-benar menunjukkan cinta saya kepada Allah. Maka kita bersungguh-sungguh memahami apa hakikat yang nak diperolehi. Mudah-mudahan dengan pengorbanan saya ini, saya diampun dosa. Dengan pengorbanan saya ini, saya jadi lebih pemurah. Dengan pengorbanan ini, saya dibimbing jadi dekat dengan Allah. Ini kekuatan-kekuatan yang menjadi hakikat, yang menjadi hasil daripada apa yang kita buat. Jadi tauhid ini, pegangan, keyakinan, kekuatan kita kepada kedua kalimah syahadah itu sangat besar.
Sebab itu pertama kita harus bukan saja faham maknanya, tetapi harus mengamalikannya dalam kehidupan, menjadikan dua kalimah syahadat itu sebagai darah daging, dan menjadikan dua kalimah syahadat itu dinding, supaya kita tidak terjebak kepada amalan-amalan yang tidak diredai Allah. Maka dua kalimah syahadah harus mendaging dalam daging kita, harus mengurat dalam urat kita, dan harus kekal sebagai satu daripada perisai bahawa kita sudah ada satu tiket yang namanya aku bertauhid kepada Allah. Aku meyakini tiada Tuhan melainkan Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasul. Maka menegakkan ketauhidan, bukan saja ada tauhidnya, tapi kita tegakkan, kita amalkan, kita pertahankan, kita berkorban untuk mempertahankan keyakinan kita dengan Allah. Kita akan berkorban membuktikan bahawa aku benar-benar yakin dua kalimah syahadah, aku adalah tunggal kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Oleh itu aku lakukan apa saja yang baik-baik supaya dua kalimah syahadah aku benar-benar hidup dalam hati aku, dalam perbuatan aku, dalam pergaulan aku, dan dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan kita. Ini namanya menegakkan ketauhidan. Bukan kata-kata kita ingat Allah masa sujud, kita ingat Allah masa rokok, ingat Allah masa susah, ingat Allah masa sakit. Tak. Bila kita kata tauhid, maknanya kita menjaga dua kalimah syahadah kita supaya tidak dihina. Dua kalimah syahadah kita mengalir dalam darah kita, dua kalimah syahadah kita ada dalam pandangan kita, sehingga pandangan kita terurus, pandangan kita terasuh, pandangan kita terpelihara dari memandang benda-benda yang cair. Dua kalimah syahadah kita ada pada pendengaran kita, sehingga kita tidak mahu mendengar benda-benda lara, benda-benda yang bertentangan dengan apa yang kita janjikan dengan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maka kekuatannya apa yang dipesan oleh Rasulullah, sesiapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Pertama, meyakini bahawa Allah satu-satunya, tunggal. Kemudian tiada pernah mensekutukan baginya, tak pernah memindahkan kuasa yang Allah ada kepada kuasa-kuasa pada benda-benda lain, pada makhluk-makhluk lain. Kata orang tu ada kuasa gaib, orang tu boleh berjalan atas udara, atau kata pokok tu ada itu, ataupun ilmu orang tu boleh begitu dan begini, maka itu adalah salah. Okay? Bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Ini juga kekuatan. Bagaimana kita merasakan bahawa Rasulullah itu adalah utusan, hamba, ataupun kita katakan hamba Allah yang dipilih dan utusan kepada kita, ataupun yang kita kata diciptakan dengan kalimahnya yang disampaikannya kepada Maryam, juga dengan tiupan roh darinya, dan bersaksi syurga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah memasukkannya ke dalam syurga sesuai amal perbuatannya. Maka kita percaya, kita yakin tidak pernah mensekutukan Allah. Pertama, kita sudah merasa bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dalam seluruh ibadah, dalam seluruh perbuatan, dalam seluruh pergaulan. Kita bawa tiada Tuhan melainkan Allah ini, sehingga kita tidak ada kesempatan untuk mensekutukannya. Kebanyakan orang-orang yang katanya orang Melayu banyak pergi berubat tapi tidak berubat, ataupun pergi berikhtiar katanya, tetapi berikhtiar dengan orang-orang yang tidak berapa taat dengan Allah, orang yang memakai ilmu-ilmu yang salah, orang yang mengaku boleh itu dan boleh ini, boleh nampak itu dan boleh nampak ini. Maka kalau ini yang terjadi, bermakna kita sudah termasuk. Kalau kita sudah meyakini ada kuasa luar biasa pada benda, pada binatang, pada orang, pada apa saja, bermakna kita sudah mensekutukan Allah. Bukan sekadar menyembah berhala masa lalu, dia katakan mensekutukan Allah, tetapi kita memindahkan kuasa Allah kepada benda-benda yang bukan Allah. Ini juga kita anggap mensekutukan Allah. Kemudian kita katakan, kita meyakini bahawa kita kata Allah itu maha berkuasa. Ini sama jugalah kita katakan sebagaimana keteguhannya Siti Maryam. Okay. Seorang wanita paling suci yang dimasukkan Allah Ruh Kudusnya Allah ke dalam rahimnya, sehingga dia terpaksa melalui fitnah kehidupan yang sangat berat. Okay. Mengandung tanpa bersuami. Maka ini merupakan satu keyakinan yang setebal-tebalnya
Okay, setebal-tebalnya bahawa dia yakin apa yang terjadi pada dirinya adalah kerana mahunya Allah. Itu satu contoh tauhid yang sangat tinggi. Okay. Sama juga kalau kita melihat Asiyah isteri Fir'aun. Dia sanggup dibunuh oleh suaminya kerana dia merasakan bahawa dia meyakini bahawa suaminya itu berada dalam keadaan mensyirikkan Allah, dan dia memohon dengan Allah atas keyakinannya bahawa dia mohon digantikan, didirikan sebuah rumah di syurga, okay, sebagai ganti istana yang ditinggalkannya semata-mata kerana Allah. Ini antara contoh-contoh tulen, contoh-contoh agung, contoh-contoh jelas bahawa dia sangat-sangat meyakini bahawa ini apa yang terjadi adalah atas izin Allah, maka dia mengharapkan hanya pertolongan Allah. Kalau Siti Maryam akhirnya harus melalui fitnah yang sangat berat, harus meninggalkan kampung halamannya, harus bersalin seorang diri, harus membawa anak yang tidak punya ayah, kata fitnah itu. Akhirnya Allah memberikan petunjuk yang mana anaknya yang kecil masih sudah boleh berkata-kata. Maka keyakinan inilah, keyakinan yang dipegang oleh Siti Maryam inilah harus tertunjang dalam diri kita, supaya kita benar-benar meyakini bahawa apa yang kita buat ini semata-mata kerana Allah, kerana aku sudah mengucap 2 kalimah syahadah, kerana aku sudah meyakini dalam hati aku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku nak ikut apa saja yang Nabi bawa. Kerana Nabi itu adalah hamba Allah, utusan untuk kita, untuk membimbing kita, mengajarkan apa yang Allah mahu dengan perantaraan Jibril. Maka kita yakin seyakin-yakinnya. Jangan sampai hari ini sudah ada anak-anak kita yang mendakwa kepada ibu ayahnya. Mana ayah tahu bahawa Nabi itu tak ada dosa? Mana ibu tahu Quran itu tak salah? Maka dakwaan-dakwaan ini menggambarkan keyakinan bertuhannya koyak, tauhidnya dengan Allah tergugah, dan akhirnya kita bimbang anak kita terlepas daripada akidah dan juga syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah, ataupun yang kita kata tidak lagi meyakini apa syariat yang nak dibawa, apa akidah yang nak dipegang selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini yang menyebabkan kita bimbang. Kalau tauhid kita tak kekal, maka anak kita, keluarga kita mudah terburai akidahnya, keyakinan dan syariat-syariatnya tidak dipelajari, sehingga mereka tidak mampu untuk mengamalikan rasa tauhid, rasa bertuhankan Allah secara yang benar-benar diyakini. Ini yang sudah banyak terjadi sekarang. Maka kita kata kalau dalam hadis Utban bin Malik yang disebut, yang diriwayatkan oleh ataupun yang disebut oleh Utban bin Malik, dikatakan sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada siapa saja yang mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah, kerana mengharapkan redha Allah. Mengharapkan redha Allah ini yang paling besar. Kita tak hendak redha suami saja, kita tak hendak redha mak ayah saja. Kalau tak ada redha Allah, semua redha itu tak pakai. Sebab itu dipesan redha Allah ada dalam redhanya ibu bapa kalau belum bernikah. Kalau perempuan, kalau maknanya kita kata kita hendak redha suami. Kalau redha suami itu Allah redha tak pada suami kita. Allah taat, Nabi taat, suami kita taat ke tidak kepada Allah. Menjaga tauhidnya tidak. Menjaga 2 kalimahnya syahadahnya ke tidak. Ini kekuatan. Pertama kita nak cari adalah redha Allah. Cari redha Allah. Jangan cari redha manusia. Jangan cari redha orang besar, orang kecil. Jangan cari redhanya sahabat saja. Kerana bila kamu mencari redha manusia, kamu pertama akan kecewa. Bila kamu mencari redha Allah, insya-Allah sama ada kamu di dunia atau di akhirat, kamu tetap akan bahagia. Oleh itu jangan takut orang tak redha dengan kita, tak senang dengan kita, tak suka dengan kita, tetapi kita masih dapat redhanya Allah. Itu merupakan hadiah paling berharga. Maka sebab itu orang yang menjaga tauhidnya, mengukuhkan, menegakkan, ditegakkannya keyakinan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah itu dalam setiap gerak hidupnya, dari buka mata sampai tutup mata. Okey, kenapa buat ini kerana Allah? Kenapa buat ini kerana Allah? Dan bukan sebut saja kerana Allah, dia tahu. Dia harus tahu syariatnya.
Maknanya kita kata, kalau kita kata berbohong itu berdosa, dia kena tahu apa hadisnya, apa dalilnya, okey, apa perintahnya. Okey, sama juga kita dikatakan, okey, kita tahu siapa puasa bulan Ramadan pahalanya paling besar, hadiahnya syurga. Tapi kita tak belajar puasa tu apa, sunatnya apa, makruhnya apa dalil-dalilnya, apa fadilat-fadilatnya, bagaimana menjaganya, apa yang dia katakan batal, apa yang dia kata tak batal, apa makna sahur, apa makna berbuka, apa maknanya bertarawih, apa maknanya apa kita katakan baca Quran, apa yang nama kita kelang kabut bulan puasa. Wah, tetapi kita tak tahu apa makna di sebalik ibadah itu. Ini yang kita paling bimbang, kerana itu tidak membuat ibadah itu menjadi yang paling kita cintai. Jadi mencari redha manusia memang kita akan kecewa. Kita rasa orang tu sayang kita, kita rasa orang tu suka kita, tapi hujung tidak berhujung pada bahagia. Maka mencari redha Allah, menegakkan ketauhidan, menegakkan keyakinan bertuhan kita dalam seluruh kehidupan kita merupakan satu daripada petanda, satu daripada gaya hidup yang boleh meraih husnul khatimah. Tapi kalau itu tak tahu, ini tak tahu, itu tak tahu, tak pernah jumpa hadis, tak pernah jumpa baca terjemahan, tak pernah baca tafsir, makanya kita bimbang, tidak pernah belajar apa dia fiqh, apa dia tauhid, apa dia tasawuf, maka kita bimbang, kita percaya kosong. Allah kata, aku tidak terima ibadah yang berasaskan ikut-ikut. Aku tidak terima ibadah berasaskan was-was. Orang kenapa solat? Orang cakap. Tak boleh. Kita nak ada ilmunya. Kenapa kita baca solat? Kerana rukun Islam yang kedua mewajibkan kita menunaikan solat 5 waktu. Belajar pula lagi kenapa 5 waktu itu. Dan apa kekuatan-kekuatannya. Mengapa suruhnya 4. Kenapa maghribnya 3. Kenapa subuhnya 2 je. Okay? Contoh. Kita boleh jawab dengan anak kita. Mak, kenapa subuhnya 2 saja? Okay? Kerana subuh merupakan waktu yang paling sibuk bagi semua manusia untuk keluar mencari rezeki Allah. Contohnya, kita harus ada ilmu itu. Kalau tidak, kita kenapa 2? Allah ada cakap 2, ikut je lah. Tak boleh. Itu tidak memantapkan tauhid anak-anak. Okay? Sebab itu kita kata kenapa makan bismillah, kerana rezekinya dari Allah. Bukan kata ustaz cakap makan mesti doa Allahumma barik lana, tapi anak tak tahu bermaknanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Terjemahkan, ya Allah, Tuhanku berkatilah rezeki yang aku anugerahkan ini. Ini kekuatan dan jauhkan kami daripada api neraka. Harus tahu kenapa doa itu dibaca. Okay? Itu yang namanya kita kata 2 kalimah syahadah kita ikut dalam setiap ibadah kita. Okay? Ingat, Allah tak terima amalan yang dibuat tanpa ilmu. Allah tidak terima ibadah yang dibuat secara ikut-ikut. Kita banyak solat maghrib masa kita muda-muda, kecil-kecil, tak tambah ilmu. Kita ikut apa mak kita cakap. Mak kita pun tak pernah tahu apa sebab-sebabnya. Kerana mereka pun tidak dapat sebab-sebab itu. Okay? Tidak dapat apa hakikat di sebalik ibadah itu. Maka di umur-umur kita ataupun dikata kita diberi ruang untuk belajar, maka belajarlah bersungguh-sungguh memahami apakah hakikat-hakikat, apakah faedah-faedah, apakah hasil daripada ibadah yang kita lakukan ini mendekatkan kita kepada Allah ataupun sebaliknya. Okey. Maka kita katakan hadis yang lain pula kita katakan, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada siapa yang mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah kerana mengharapkan redha Allah. Tadi kita dah sebut. Sabda Rasulullah lagi kita katakan, maka Allah memasukkannya ke dalam syurga sesuai amalan perbuatan kita. Maka husnul khatimah bukan artinya hidangan yang sudah terhidang di meja untuk kita makan. Bukan. Husnul khatimah, mati husnul khatimah adalah satu daripada usaha dan ikhtiar, kerja keras setiap hamba yang mengharapkannya. Bukan duduk bersila tadah tangan dapat, tak. Okay? Tolong semak balik. Aku sayang 2 kalimah syahadah aku ni kerana apa? Aku ucapkan 2 kalimah syahadah aku ni bila? Aku belajar 2 kalimah syahadah aku ni di mana? Apa aku nak buat setelah aku mengucapkan 2 kalimah syahadah? Kalau kita kata selepas saja, kalau akad nikah misalnya, kita kata aku terima nikahnya sepolan bin sepolan dengan mas kahwinnya tunai dan hutang contohnya.
Selepas daripada akad itu, selepas sebutan aku terima nikahnya itu, maka tanggungjawab yang datang, suami harus belajar dulu apa tanggungjawab yang hadir. Dia sudah bertanggungjawab menjaga, mengawal isterinya, sudah wajib nafkahnya, wajib menjaga auratnya, wajib menjaga hatinya, wajib menjaga makan minumnya, wajib menjaga tempat tinggalnya, wajib menjaga kawan-kawannya, wajib menjaga amalnya. Banyak tanggungjawab. Setelah satu ayat saja aku terima nikahnya sekian bin sekian. Sama juga kalau kita kata aku bersaksi tak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusannya Allah, maka kita harus ada komitmen, ada bukti bahawa kita sudah pun mengaku, sudah pun menyaksikan, aku bersaksi, aku sudah terima Allah sebagai Tuhanku, aku sudah terima Muhammad sebagai utusanku, maka apa bukti-bukti aku sudah menerima ini. Ni yang kita kata bila siapa saja yang menyebut dua kalimat ataupun asyhadu alla ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, dia layak masuk syurga. Bukan mudah-mudah begitu. Maka dia harus buktikan. Ungkapan itu dia buktikan dalam perbuatan ke tidak, dalam amalan ke tidak. Dia faham tak apa amalan yang dia buat itu, apa faedah kekuatan-kekuatannya. Okey, maka sekali lagi kita nak angkat ke hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hajar, mengatakan bahawa makna sabda baginda tadi, Nabi kata siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, dia dapat syurga dan redha Allah. Okey, maka apa yang dia sebaliknya, sesuai amalan perbuatannya, dia masuk syurga sesuai dengan amalan perbuatannya. Maknanya kalau diungkap puluh-puluh kali pun, juta-juta kali pun, tapi tak ada amalan dan tak ada perbuatan menjadi bukti, maka dua kalimah syahadah kita kosong. Okey? Yakni meliputi yang baik dan yang buruk, kerana ahli tauhid pasti masuk syurga, namun darjatnya bergantung pada amal perbuatan. Kalau kita sudah bertauhid, sudah meyakini bahawa aku tak ada lagi apa kita kata akidah, atau aku tidak ada akidah lain, tidak ada syariat lain. Okey, syariat tu peraturan, akidah itu yang kita pegang selain daripada kita. Kalau kita kata berpandu kepada Imam Syafi'i, maka kita sudah berakidahkan ahli sunnah wal jamaah dan bersyariatkan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sunnah wal jamaah, insya-Allah. Kemudian kita katakan, ingat sekali lagi, kalaupun kita sudah bertauhid dengan bersungguh-sungguh, tetapi balik sudah keyakinan yang paling kental, tetapi perbuatan dan amalnya tidak mengikuti keyakinan itu, bermakna keyakinan itu belum tulen, belum sebenarnya. Okey, kerana untuk dapat husnul khatimah harus kita buktikan bahawa aku adalah hamba Allah, maka aku tak boleh bohong, aku tak boleh ambil orang punya, aku tak boleh makan yang haram, aku tak boleh busuk hati, aku tak boleh dengki, aku harus bersyukur, aku harus sabar, aku harus bertawakal, aku harus berterima kasih. Buktikan bahawa semua yang kita sebut tadi adalah amalan-amalan yang kita lakukan dan ada yang kita tinggalkan. Yang mana kita patut tinggalkan? Semua yang mazmumah kita tinggalkan. Tinggalkan hanya buat yang mahmudah. Buatkan yang baik-baik. Tinggalkan semua yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yang kita kata maksiat, yang kita kata melawan Allah. Maka ini kekuatan yang nak dibangun. Kemudian dikatakan juga, Nabi bersabda, seorang Muslim ketika ditanya dalam kubur nanti dia tanya, okay, maka dia akan bersaksi bahawa tak ada Tuhan kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Inilah firman Allah. Maknanya ini satu daripada fitnah kubur yang pertama. Fitnah kubur, kamu akan ditanya siapa Tuhanmu dan siapa nabimu. Kekuatan ini tidak akan terungkap selagi kita tidak membuat amalan perbuatan untuk mengikuti, membuktikan keyakinan dan perkataan itu. Ini kekuatan yang kita nak kena ingat. Allah tak bagi free. Allah tak bagi kata sebut je jadi, tak boleh. Okey. Maka kalau kita lihat daripada apa yang difirmankan oleh Allah daripada surah Ibrahim, okey. Allah habis dah masa ya. Surah Ibrahim ayat mana dia? Ayat 183 insya-Allah.
Allah meneguhkan iman. Ini Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman, okey, dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Allah teguhkan iman kita kalau kita benar-benar bergantung sepenuhnya dalam kehidupan kita dengan Allah, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Maka Allah yang teguhkan iman kita. Dan dengan syarat kita tidak melanggar apa yang dilarang Allah, maka dikatakan akan diberikan, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan. Ini hadis riwayat Bukhari, yang teguh di dalam kehidupan. Maknanya bila ucapan yang kita ungkap dengan perkataan atau yang kita ungkapkan dengan perbuatan. Okey. Kalau kita kata ya itu dengan perkataan, kalau kita ngangguk tu namanya dengan perbuatan. Maka perbuatan dan amalan kita harus menjadi bukti bahawa kita benar-benar meyakini, kita benar-benar berpegang teguh kepada kekuatan-kekuatan Allah, insya-Allah. Jadi sekali lagi, itu sebagai apa kita kata syarat yang pertama untuk memburu husnul khatimah, menegakkan tauhid kita dengan Allah, mengukuhkan hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan dengan cara begini, usaha yang berterusan ini, kita layak dipilih Allah untuk disenaraikan sebagai, termasuk dalam senarai orang-orang yang mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Itu baru syarat yang ataupun proses yang pertama, amalan yang pertama, perbuatan yang pertama untuk kita layak. Mudah-mudahan kita semua layak, kan kita sudah lama mengucapkan 2 kalimah syahadah dan kita hanya nak mengukuhkan lagi keyakinan, bukti-bukti, nak kumpul bukti-bukti yang cukup luas, cukup besar, cukup yakin, cukup kental kata Allah untuk diyakini oleh Allah, diterima oleh Allah sebagai manusia yang sudah menegakkan tauhidnya dengan Allah. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak kepada yang turut serta menemankan Umi, turut serta dalam sesi ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus merasakan bahawa Allah Maha dekat, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang. Allah pemegang kekayaan, Allah memegang kefakiran, Allah memegang ketenangan, Allah memegang kesihatan dan segala-galanya dari Allah. Maka berebutlah kita membina, mengukuhkan ketauhidan kita, rasa yakin dengan Allah dengan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai seorang yang layak untuk meraih mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih, syukur alhamdulillah kerana sudi berteman dengan Umi petang ini, dan jangan lupa doakan Umi sehat dan panjang umur untuk kita menyambung sembang petang. Dan sekali lagi jangan lupa kita ada tabung sembang petang yang terus terbuka untuk anda sekalian, untuk anak ahli keluarga sembang petang, terus-terusan menempah tiket, membersihkan hati dari kefakiran, membersihkan hati daripada rasa bahir dan kedekut, dan paling utama menempah jalan-jalan melayakkan pengampunan, kerana sedekah merupakan satu dari proses untuk mendapat ampunan, mendapat kesihatan dan mendapat ketenangan. Jadi teruslah kita menyumbang kepada tabung sembang petang yang masih terus menerima apa saja sumbangan berapapun jumlahnya, dengan syarat kita buat semata-mata kerana Allah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ampun dan maaf anda kata ada yang tak kena di mata dan di hati. Sekian, jumpa lagi insya-Allah.